Itulah ekspedisi ini ya. Mungkin ada juga yang mengatakan bahawa ekspedisi ini adalah tujuan kepentingan politik dan juga mungkin sedikit pembaziran. Jadi komen Datuk sendiri macam mana agaknya? Saya akan melihatkan ini, itu sebab saya kata tadi, banyak orang ni suka jadi preacher tapi tak ada jadi dua. Di dalam konteks ini saya rasa Datuk Aziz sendiri, saya menyebut nama beliau ini kerana beliau saya lihat seorang yang amat cekal. Apa satu benda yang dia nak buat tu dia cekal. Jadi soalan ialah saya pun baca juga di dalam blog-blog ni menuduhkan duit rakyat, duit kerajaan, duit itu. Sebenarnya keuangan ini tidak pernah timbul daripada mana-mana badan. Except daripada syarikat Datuk Aziz sendiri. Itu yang pertama. Mungkin ramai yang tak tahu tu. Itu sebab saya kena jelaskan. Sebab daripada segi keuangannya, daripada segi falsafah Datuk Aziz, objektif Datuk Aziz dan aim Datuk Aziz untuk meneruskan apa cadangan daripada Persuma ini adalah untuk kebaikan beliau. Dan cara berfikiran beliau juga adalah dalam isu kita bercakap ini adalah thinking outside the box. Tidak dalam kotak, di luar daripada kotak. Supaya dia dapat sampaikan. Itu sebab dia tidak habis di situ saja. Dia tidak habis di situ saja. Kalau kita nak katakan politik, dia dah lain, dia akan jadi dihubung kaitkan dengan semua tindakan politik. Ini tidak. Dia ada pula dia sambungan daripada itu, iaitu peluang kedua. Sebenarnya program Terjun Kutub Utara ni adalah sebahagian daripada rancangan yang dibuat oleh Pergerakan Pemuda UMNO di bawah Biro. Ingat, Putera UMNO ni bukan wing, bukan satu wing kepada parti politik. Dia adalah biro kepada Pergerakan Pemuda UMNO yang ingin melihatkan perubahan bangsa negara ni. Baik. Datuk, misi ini kita anggap sebagai memang dah berjaya, tapi apa selepas ini? Apa perancangan pembangunan terhadap bekas-bekas MPP ini? Ya, saya rasa Datuk Aziz pun dalam awal tadi pun telah memberitahu bahawa program kedua, peluang kedua. Inilah yang nak ditonjolkan. Iaitu kita tidak melihatkan apa perkara itu. Kalau kita melihat negatif, negatiflah jadinya. Tetapi dia melihat cara positif. Mereka ini yang dah habis ni sebenarnya tidak di sini sahaja. Kami pula di dalam Persuma dengan dengan saudara Azlan dan saudara Karim, dua jurulatih kami. Dia orang telah mencadangkan kepada kita bahawa mereka ini akan diserapkan untuk menjadi pasukan penerjun negara. Yang akan pergi bertanding ke kejohanan-kejohanan antarabangsa dan kejohanan dunia. Jadi kita ada sambungan kita. Masa depan mereka sekarang mungkin ada golongan-golongan belia lain yang akan didekati selepas ini, bukan saja bekas kalangan merempit. Sebenarnya beberapa minggu lepas ada satu mesyuarat khas kepada semua pengetua-pengetua college di seluruh negara ini. Kita adakan dekat di PWTC dan Datuk Aziz telah menerangkan. Dengan tindakan pertamanya, saya rasa dalam akhbar pun ada 30,000 belia. Beliau mendekati untuk memberi mereka peluang kedua. Cuma dia punya paksi untuk nak mulanya itu Pergerakan Pemuda UMNO, iaitu Biro Pemuda. Jadi itu yang banyak orang ingat yang untuk digunakan political. No, I don't see it is any in that inclination. Tidak ada kepada arah itu. Ada untuk merubah sikap belia negara kerana pemimpin yang ada sekarang ini, fasanya dan fasa seterusnya, dan saya amat bersetuju dengan pandangan-pandangan pemimpin Pergerakan Pemuda itu sendiri. Kita harapkan misi dan juga objektif yang ingin dicapai itu akan tercapai sasarannya. Dan kabarnya bekas penerjun-penerjun ini juga diberi kemahiran lain, iaitu latihan mekanik dan sebagainya, dan kita ada bingkisan sebenarnya tentang ini. Baik, boleh kita saksikan tentang training ataupun latihan yang mereka jalani. Mungkin Datuk boleh ceritakan sedikit. Ini kemahiran yang saya yang ini kita tengok sekarang ni, dia orang sedang buat motor. Iaitu bagaimana untuk memandang jentera yang kita tengok ini atau peralatan yang kita lihat sekarang ini adalah peralatan yang baru yang ini 12 penerjun ni diberi tugas ajar. Dia orang daripada sini, daripada Tekad. Daripada Tekad. Okey. Dan kita boleh lihat bahawa tenaga pengajar juga adalah mereka yang didatangkan khas oleh oleh sekolah ini
atas sokongan pergerakan Biro Putera, Biro Putera UMNO untuk melatih mereka ni. Inilah peluang kedua. Ini satu daripada ni. Dia ada lagi dengan bidang pertanian yang sekarang amat digalakkan oleh Perdana Menteri kita. Lepas itu bidang elektronik, electrician. Maksudnya ada usaha berterusan. Dia tak mati sampai itu saja. Dia berterusan. Melihatkan kejayaan ekspedisi ini, adakah pada tahun hadapan ada lagi ekspedisi sebegini? Sebenarnya saya sekarang dalam peringkat separuh jalan untuk kita ke Kutub Utara, Kutub Selatan. Kutub pada Selatan bulan Disember ini. Dan adakah akan mengambil penerjun-penerjun sama ataupun bagaimana? Tidak. Kita, as I said, kita beri peluang kepada semua orang. Dan insya-Allah untuk ke Kutub Selatan ini programnya akan kita jalankan di dalam bulan 7. Pemilihan dan sebagainya. Tahun inilah pemilihan. Tahun ini. Dan untuk kumpulan yang baru pulang ini, mereka pada 29 hari bulan ini akan berlepas ke Mindanao. Manado. Ya, Sulawesi untuk kejohanan terbuka Indonesia. Itulah kejohanan mereka yang pertama, dan ini juga adalah dengan pemilihan Cik Azlan dengan Cik Karim bahawa 6 penerjun ini akan mewakili negara dalam kejohanan ini. Baik, kita ucapkan selamat maju jaya kepada penerjun Bebas Kutub Utara yang akan menyertai acara yang seterusnya pula selepas ini. Ya. Baik, kita ucapkan juga terima kasih kepada Datuk Rahim Dahlan selaku Ketua Operasi Terjun Bebas Kutub Utara kerana sudi bersama dengan wanita hari ini pada hari ini. Dan apa yang penting di sini, apa yang saya pelajari, saya kira sekiranya kita diberi peluang, setiap individu itu boleh melakukannya, insya-Allah. Dan seharusnya kita sebagai rakyat Malaysia yang prihatin tentang isu-isu, kalau isu-isu negara ni, yang kita sebenarnya perlu mendekatkan diri dengan mereka ini dan bersama-sama berfikir bagaimana untuk kita mengatasi masalah. Jangan tunding jari pada siapa-siapa. Betul. Baik, sebelum kita berpisah, kita ada satu peraduan yang ingin kita war-warkan bersama dengan penonton-penonton wanita hari ini. Dan setiap pemanggil yang bertuah yang menelefon ke talian bebas tuah kami 1800886636 akan memenangi satu pakaian dalam Valley Serik. Jadi apa yang perlu anda lakukan, berikan nama, alamat, nombor kad pengenalan dan telefon anda kepada kami. Dan 2 pemenang saja untuk hari ini dan juga esok. Dan harganya bukan murah. Setiap satu berharga RM249 dan Valley Serik ini adalah jenama baru sebenarnya. Yang berasal dari Paris. Baik. Betul, dan nampaknya kita dah ke penghujung rancangan pada hari ini, dan jangan lupa untuk terus bersama kami esok. Esok kita ada satu lagi topik menarik. Topik apa tu? Tentang suami yang lepas tangan, yang tak memberi nafkah kepada anak-anak ni. Jadi esok satu lagi topik menarik bersama dengan wanita hari ini. Jadi salam hormat kepada saya Azura. Assalamualaikum, jumpa lagi.